Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-puan yang sudah pun berada di atas talian. Alhamdulillah, berkumpul kita pada pagi yang mulia ini bersama-sama di dalam majlis perkongsian ilmu, iaitu sesi bual bicara yang bertajuk BDR versus PDPR, Emak Imo Anak Melongo, yang kita pancarkan terus daripada FB rasmi Puspanita Kementerian Kerja Raya. Bagi yang belum like dan juga follow FB kami, dijemput untuk tuan-puan berbuat demikian. Dan bagi sesiapa yang sudah pun like dan juga follow FB kami, diucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya. Untuk makluman semua, program kita pada pagi ini adalah anjuran daripada Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan KKR dengan kerjasama Jawatan Kuasa Induk Puspanita Cawangan KKR. Dan saya Fika selaku moderator pada pagi ini akan ditemani oleh sahabat saya Aisyah. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang sudah pun berada di atas talian sekarang. Saya mohon untuk tuan-puan share terlebih dahulu program kita pada pagi ini supaya ramai lagi yang dapat manfaatnya daripada program ini. Dan bagi peserta-peserta yang berada di bawah Kementerian Kerja Raya, diminta untuk tuan-puan mengisi borang kehadiran yang telah disediakan oleh pihak urus setia, di mana link pendaftaran tersebut telah kami pinkan di ruangan komen di bawah. Baiklah tuan-puan, tanpa kita melengahkan masa lagi, bersama-sama saya di atas talian sekarang ini, saya mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Tuan Aswandi bin Omar, Pegawai Psikologi merangkap tuan penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuan Aswandi kerana sudi menerima jemputan daripada pihak Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya. Mudah-mudahan program kita pada pagi ini berjalan lancar dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Tuan Aswandi, program kita pada pagi ini santai-santai je, sambil-sambil kita mengisi masa yang ada untuk mendengar perkongsian ilmu daripada Tuan. Baiklah tuan-puan, BDR versus PDPR, Emak Imo Anak Melongo. Kita dengar tajuk hari ini pun dah sangat menarik kan tuan-puan? Mesti ramai yang tertanya-tanya maksud yang tersirat di sebalik tajuk program kita hari ini. Maybe Tuan Aswandi nanti boleh terangkan seberingkas makna yang tersirat dalam tajuk program kita hari ini. Seperti yang semua sedia maklum, negara kita sedang dilanda dengan wabak COVID-19. Saya yakin ramai para ibu bapa di luar sana, terutamanya yang berkerjaya, terkesan dengan situasi sekarang. Yalah, mana nak layan anak-anak dekat rumah lagi, pada masa yang sama kena siapkan juga kerja pejabat. Betul tak? Jadi, soalan saya yang pertama kepada Tuan Aswandi ialah, apakah dia tips untuk mengawal emosi emak-emak supaya tidak menjadi emo bila buat kerja kat rumah dan pada masa yang sama perlu juga menguruskan PDPR anak-anak. Orang kata, sebelum mak kau jadi hijau, maybe Tuan ada beberapa tips untuk dikongsikan pada kita semua hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puspanita Kementerian Kerja Raya yang saya hormati dan sentiasa saya ingati. Jadi terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya Aswandi bin Omar dalam platform kita pada pagi ini melalui satu tajuk yang bagi saya amat menarik, iaitu saya pun kurang arif dengan tajuk ni sebab agak berbeza tajuk ni, iaitu Emak Emo Anak Melongo. I do not know this one is bahasa Melayu daripada lorat mana. Anak Melongo tu saya tak begitu pasti, tetapi saya cuba kaitkan dengan apa yang saya faham, iaitu apabila emosi para ibu ketika mengurus perkara berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga ataupun keluarga masing-masing di rumah dan juga pekerjaan serta PDPR anak dalam masa sama terpaksa juga bekerja dari rumah. Jadi sebenarnya emosi para ibu ni mungkin
agak mungkin ya terjejas sedikit sekiranya tidak diurus dengan baik. Jadi sebelum your mother is green, sebelum mak kau hijau kan. Jadi maka kita kena tahu dulu kenapa emosi kita terganggu, seperti seolah-olah dicubit-cubit sepanjang tempoh kita ber-BDR dan juga ber-PDR ini. Dan apakah kesan emosi kita yang tidak diurus dengan baik dengan kesannya ke atas psikologi anak-anak kita? Ini yang mungkin saya kaitkan dengan anak melangor tadi itulah. Jadi sebenarnya yang pertama yang penting kita laksanakan adalah yang kita kena fikirkan bersama-sama ialah sebagai ibu bapa, dalam konteks Puspanita ni saya sentuhkan ibu lah ya. Kenapa? Yang pertama kita kena pandai mengawal emosi kita. Okey, marah, rasa geram, rasa kecewa, ia merupakan satu emosi yang normal bagi mana-mana individu selagi kita bernama manusia. Jadi yang pertama, untuk kita mengawal emosi, kita kena fikirkan semula. Yang pertama, fizikal kita, faktor fizikal. Kita kena pastikan bahawa sepanjang kita ber-BDR, sepanjang kita bekerja dari rumah dan juga menguruskan hal ehwal rumah tangga, kita kena kerap bersenam. Tak kisahlah what form exercise yang you pilih, tetapi kena pastikan dalam sehari kita kena exercise secara ringan ke moderate ke, sekurang-kurangnya 30 minit untuk kita merembeskan hormon kegembiraan kita, endorfin. Perasan tak tuan-tuan perempuan yang kerap ikuti Zumba dan sebagainya, selepas kita berzumba, apabila kita sweating, anda rasa lebih bersemangat, betul? Sebab apabila endorfin dirembeskan, kita merasai bahawa kita akan rasa gembira, rasa puas, rasa satisfaction tu memang at the max lah. Alright, jadi yang pertama tadi tu apa? Kita kena pastikan kita kena bersenam. Tak kisahlah apa bentuk senaman. You can run on your treadmill, you boleh rope skipping, anda boleh buat aerobik yang biasa-biasa. Tetapi ingat, sebelum melaksanakan sebarang latihan fizikal, pastikan anda telah konsult dulu dengan doktor anda ataupun sesiapa yang arif bahawa sama ada anda punya tahap fitness itu mampu tak untuk pergi dulu. Jangan terus kita over. Ini masalah kita ni. Dapat je motivation talk daripada fitness expert, terus rasa nak berlari berlari satu Kuala Lumpur. Ini salah. Tak boleh macam tu. Kalau macam tu nanti tak lama, bukan tak lama apa, tak lama berkubur semangat itu. Jadi tak nak macam tu puan-puan semua. Jadi yang seterusnya ialah mental kita Kalau kita bercakap pasal emosi, kita tak boleh lari daripada untuk membicarakan isu mental. Okey, kita sebenarnya dalam tempoh ber-BDR ataupun menjaga keluarga kita, lepas tu kena attend ataupun address online meeting, online discussion over our work at office tapi at home lah, kita kena pastikan bahawa we know how to cope with the stress. Jadi relaxation technique is very important. Okey, sebagai contohnya pernafasan. Tarik nafas, lepaskan nafas. Jangan tarik nafas macam ni puan-puan, salah. Ini tak betul. Ini anda memberi tekanan lebih kepada diri anda sendiri. Kena tarik nafas itu dengan perlahan-lahan sehingga anda merasa keselesaan tersebut dan mendengar sedikit alunan muzik yang menggembirakan anda. Janganlah dengar muzik yang mendukacitakan, yang memberikan anda lagi bertambah melankolik. Tak nak macam itu Jadi yang sebagai orang Islam, kita ada 5 waktu sehari kan. Waktu solat juga merupakan salah satu platform kita untuk relaxation teknik. Waktu kita solat tu, tapi jangan solat Zuhur 4.15, itu tak relax. Itu you akan lebih stres sebab you nak kerja sebelum asar. Jadi solat di awal waktu, apabila anda Allahu Akbar,
betul-betul anda tarik nafas, anda dapat merasai nafas itu masuk ke dalam melalui hidung anda, masuk dalam paru-paru dan lepaskan, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini, kita sebagai ibu bapa juga, ya, kita jangan letak expectation yang tinggi. Mental kita jangan fikir, minda kita jangan set, okay, anak saya mesti melaksanakan PDPR dan berjaya menjawab semua soalan cikgu. Ini salah. Saya perhatikan, ya, ramai ada di kalangan kita ibu bapa ni bekerja-kerja dalam WhatsApp group kelas anak kita, nak memastikan we are the first, anak kita yang pertama hantar homework. Ini salah, ya. Sebab nanti apabila anda terlalu mengejar expectation yang anda telah set, takut anda kecewa dengan apa yang anak anda mampu capai. This is very wrong, perempuan, wrong. Jangan macam ni. It's not good. It's not good for your health. Bukan physical health saja, mental health also not good. Jadi dalam konteks sekarang ini, kita kena mikirkan bahawa anak kita pun, actually anak-anak kita di rumah, they are stressful too. Diorang pun penat tau, menghadap PDPR sepanjang hari, you know, to chase after homework dan sebagainya. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena membantu anak-anak kita untuk bersama-sama dapat maju dalam pelajaran, dapat ikut pelajaran walaupun secara ber-PDPR. Ya, jadi kalau sebelum marah, saya ada bagi satu teknik. Sebelum marah, buat teknik ni, genggam tangan. Kenapa genggam tangan? Supaya anda ingat, supaya anda boleh kontrol. Anda boleh kontrol perasaan marah anda. Sebab otak kita hanya akan record apabila anda menyatakan perasaan marah. Sebagai contoh, geramnya aku dengan dia ni, teruklah, buat kerja tak berapa pandai lah awak ni. Apabila the moment you uttered that kind of words, perkataan marah, automatically otak anda akan hantar mesej kepada sistem endokrin. Jadi hormon kortisol, adrenalin akan dirembeskan dan jantung anda start dup. Itulah anda semakin lebih marah. Sebagai contoh lah, kita stres lah mengajar anak-anak kan. Tambah silibus sekarang ni memang superb. Silibus budak zaman sekarang ni bukan macam darjah 1, darjah 2, darjah 3 zaman 90-an tahun awal 2000. Jadi sekarang ni silibus sangat advance. Jadi ibu bapa kadang-kadang terkebil-kebil nak menjawab soalan budak tahun 3. Jangan fikir kita kata kita dah sekolah 18 tingkat, takat darjah 3 tu pejam mata. Salah. Sekarang ni silibus sangat memang advance untuk anak kita dan untuk kita sendiri sebagai ibu bapa. Jadi sebelum mengajar anak, sekiranya anda mengajar anak, anak anda tak boleh tangkap. Okay, jangan terus kau lempang dia. This is very wrong, ya. Nanti lagi teruk. Sebenarnya you tak dapat apa-apa pun, ataupun you jadi macam mana, your mother is green tu dalam rumah tu, satu taman boleh dengar you mengajar. Sebenarnya tak membantu anak anda untuk faham. Semakin you menjerit-jerit, semakin you membentak-bentak, anak anda tidak faham satu apa pun apa yang you marahkan, apa-apa yang anda ajarkan. Jadi genggam tangan ni. Genggam tangan, the moment anak anda terkial-kial nak menjawab, genggam tangan. Kenapa genggam tangan? Sekurang-kurangnya you fikirkan benda ni. Ya Allah, sekurang-kurangnya anak aku normal, sekurang-kurangnya anak aku boleh membaca, tak ada masalah pun setakat dia tak boleh jawab lagi soalan pembahagian ni. Tak boleh lagi jawab masa, tukar jam kepada minit, minit kepada jam, ambil masa kod dia nak faham. Alhamdulillah, the moment you tenang, anda boleh mengajar anak anda. Sebagai contoh, ya, kalau kata kita mengajar anak kita tukar jam kepada minit, jadi kita senang kalau kita tak marah ni. Kalau your mother is not green, senang, easy for your children to understand your message. Sebagai contoh, kita ajar, okey, 1 jam ada berapa minit. You janganlah expect anak you boleh terus jawab 1 jam sama dengan 60 minit. Mungkin dia tengah digest
information yang dia belajar. Kita yang dewasa ni hari-hari dah tahu dah 1 jam 60 minit. Bagi murid-murid tahap 1 yang baru belajar masa, dia melalui proses hafalan dahulu baru dia faham. So baru dia tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Nak tukar jam ni macam mana abang? Darab ke bahagi? Jadi kita kena ajar. Kalau nak tukar jam ke minit, kena darab. Ya, maka darab. Contoh 1 jam 2 jam darab 60. Kita buatlah congak dengan dia. Buat bentuk lazim 60 darab 2. Sifar darab 2 apa bang? Kosong. 6 darab 2 20. 120 minit. Tapi kalau kita ngajar tak faham ke 60 minit sama dengan 1 jam, tak faham lagi. Apabila anda marah seperti ini, anda tak dapat apa-apa perempuan, tak dapat apa-apa pun. Anak anda terguris, anak anda tak faham. Jadi dia sekadar apa yang dia belajar bahawa adalah I'm not good enough to satisfy my mother and my father. Ni yang dia punya tangkap anak kita. Jadi kita kena slow by step untuk mengajar. Yang pertama ajar konsep dulu, ya. Jangan terus kita your mother is green. Ingat tu, genggam tangan. Kalau tak percaya konsep genggam tangan ni, saya tanya jawab dengan ikhlas, ya. Biasa tak bangun pagi, contohlah bangun pukul 2-3 pagi buat susu anak, tanya suami biasa tak? Biasa tak kalau bangun pukul 3-4 pagi buat susu anak? Biasanya lepas bangun pagi ni agak-agak lah lepas buat susu tu boleh tidur balik tak? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Kenapa tak boleh tidur balik? Sebab anda telah menyatakan perasaan marah. Sebagai contoh, anak anda nak susu, dia nangis-nangis, kemudian anda pun kata, ya Allah, masa ni pula nak susu, aku baru nak tidur. The moment you utter that word, habis. Sebab otak anda cepat terima mesej, cortisol, adrenaline dirembeskan, tup jantung. Jadi masuk dalam ni darah semua, terus tak boleh tidur. Kalau anda boleh kawal perasaan marah anda, genggam tangan, anda awal-awal set, tak apa, anak aku cuma nak susu je. Ada orang kat luar sana, anak dia OKU, anak dia bedridden, kena tukar tube setiap sejam, apalah sangat buat susu. The moment you boleh kawal percakapan you, anda boleh mengawal pergerakan ataupun tindak balas kimia dalam badan anda. Jadi anda boleh tidur semula lepas bagi anak anda minum susu. Senang, easy sahaja. Betul? Jangan lupa mencuba. Ya. Jadi yang pertama tadi kita kena fikirkan kawal emosi kita sebagai ibu dan bapa. Yang bapa di rumah pun janganlah harap kepada isteri semata-mata. Kita kena bersama-sama di dalam menghadapi norma baharu selepas kita kena pandemik COVID-19 ini. Alright? Baik, Alhamdulillah, sangat padat, jelas dan komprehensif jawapan yang diberikan oleh Tuan Aswandi sebentar tadi. Baiklah, soalan saya yang seterusnya Tuan ialah, antara tanggungjawab kerja dan tanggungjawab keluarga, manakah agaknya yang perlu untuk kita dahulukan? Silakan Tuan. Alhamdulillah, sekarang ni saya pergi kepada soalan yang kedua tentang tanggungjawab kerja versus tanggungjawab keluarga. Oh, hebat soalan ni. Soalan ni berbunyi, mana lebih penting sepanjang kita ber-BDR dan ber-PDR ni, tanggungjawab keluarga ataupun tanggungjawab kerja? Jawapan saya simple sahaja, iaitu dua-duanya penting, both important. Jadi dalam konteks ini, kalau kita sebagai yang bekerja dari rumah dan sesama kita kena handle juggling between our family affairs, ya. Jadi kena fikirkan satu benda, iaitu kita kena senaraikan prioriti yang perlu kita laksanakan pada hari berkenaan. Kita tak boleh nak
jump into the day without any proper planning. Cannot like that. Tak boleh, tak jalan. Sebab nanti you akan lost track. Sedangkan kapal terbang kalau nak pergi ke mana-mana, dia kena ada track yang telah designated untuk dia kan. Samalah juga dengan kita. Kita sebagai yang bekerja dalam konteks work from home sekarang ni, kita kena design awal-awal apakah aktiviti kita pada hari tersebut. Jadi kalau katakan pasangan anda pun ber-BDR, work from home, jadi sama-sama bincang. Jangan rasa nak letak atas bahu sendiri. Tak boleh. Kita kena bincang dengan pasangan kita tentang pembahagian tugas di rumah. Ya. Jangan sesekali kita anggap tak apalah, pandai-pandai lah nak hidup. Tak boleh macam tu, puan-puan. Tak boleh. Bagi tahu pasangan masing-masing, suami masing-masing bahawa you have your own limitation. You ada limit you, you ada tahap penat you, dan kena bincang. You tak boleh harung semua. Kalau tak, you akan burn out. Dalam konteks sekarang ni, kita risau kalau burn out. Bukan apa, kalau you dah burn out, nanti you jadi, kita panggil apa jadi macam tak ketentuan hala lah. Sebab nanti you jadi macam tak ada perasaan dah. Itu bahaya tu. Sebab tu bahaya burn out. You tak ada rasa dah apa orang rasa. Aku suka you nak kata apa ke orang, sebab you dah burn out. Dan lama-lama you akan malas, you tak ada productivity. Jadi kena fikir tanggungjawab kita melaksanakan tugas work from home dan juga tugas sebagai ahli dalam keluarga perlu digalas bersama-sama dengan pasangan kita. Pada suami, you cannot expect everything should be under your wife shoulder. This is very wrong. Perception ni kena buang jauh-jauh. Kita sebagai suami ni kalau ada suami yang menonton bersama-sama, yang bersama-sama mendengar, kita kena memahami bahawa isteri kita pun bekerja. Jadi kita jangan expect bahawa dia duduk kerja melalui work from home ni senang je work from home kan, bukan nak kena keluar, bukan nak kena naik kereta. Betul, memang tak penat dalam konteks tu, tetapi penat work from home ni different daripada kita bekerja secara fizikal dulu. Dulu kita penat harung jam, kita kena naik public transport. That one is another level punya penat. Yang ni another level punya penat. Kena faham ya. Jadi bagi saya lah, soalan ini yang berbunyi tanggungjawab keluarga versus kerja, mana lebih penting? Jawapan dia simple saja, dua-dua penting. Jadi kita kena tepuk dada, tanya selera. Tanpa pekerjaan, siapalah kita? Tanpa keluarga, di manalah kita? Sama-sama penting. Sebelum saya pergi ke soalan yang lain, saya tinggalkan supaya anda fikirkan mana lebih penting, bekalan air ataupun bekalan elektrik. Kalau boleh jawab lah. Jawapannya pun sama juga, dua-dua penting. Elektrik penting, air pun penting. Kalau tak ada elektrik, mana yang duduk apartmen, air tak boleh kena pump sampai naik ke unit anda. Kalau katakan air je ada, elektrik tak ada, sekarang ni cooking tools anda kebanyakannya semuanya electrical base. Jadi susah. Jadi sebenarnya sama-sama penting. Terima kasih Tuan atas penjelasan Tuan berikan tadi, sangat jelas dan padat. Okey Tuan, saya ada soalan lagi dan saya sangat tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan chat. Soalannya berbunyi begini Tuan. Semasa kita bekerja di rumah, di samping untuk memastikan pembelajaran anak-anak mendapat perhatian yang secukupnya, sejauh manakah pentingnya peranan dan tanggungjawab antara pasangan untuk memastikan emosi mereka dalam keadaan stabil dan sekaligus mewujudkan suasana harmoni di rumah? Silakan Tuan. Alright, soalan seterusnya tentang penting tak suami isteri ni bekerjasama sepanjang ber-BDR di rumah. Yang ni soalan ni memang siapa-siapa boleh jawab lah.
Jawapan dia sangat penting sebab hubungan suami isteri ni ya, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan hubungan yang bersifat teamwork. Okey. Suami perlu faham isteri, isteri perlu faham suami, vice versa. Kalau tidak memang kabineh itu memang tak ada lah. Sebab tanpa pemahaman antara pasangan ataupun suami isteri ni sama-sama faham, susahlah, sukar bagi anda. Pengalaman saya ya, menguruskan sesi counselling untuk pasangan yang nak divorce dan sebagainya. Basically, punca perbalahan yang pertama adalah apabila tiada teamwork spirit, tak ada teamwork spirit langsung. Masing-masing buat haluan sendiri, masing-masing fikirkan diri sendiri, very self-centered. Sebagai suami atau isteri, kita tak boleh self-centered. That is why anda berkahwin, sebab anda ingin berkongsi hidup anda dengan orang yang lain. Once you nak berkongsi kehidupan anda dengan individu lain, jadi perkara pertama yang kita kena buang adalah self-centered. You cannot be self-centered. You tak boleh fikirkan diri anda sendiri. Okay, contohlah, katakan anda sebagai suami, anda rasa I work from home, I have a lot of work to do. Tapi isteri anda pun work from home, tapi everything you put under her shoulder. Ini tak betul. Ajak anak dia, memasak dia, membasuh dia, mengemas dia. This is totally unacceptable. Anda kena faham, your wife is not a robot. Your wife is also a human being yang perlukan masa, yang ada emosi, yang ada rasa restless. Itu normal ya, untuk bagi seorang yang bernama manusia. Jadi bagaimana kita nak menyemarakkan hubungan ataupun suami isteri ni sentiasa bekerjasama? Yang pertama, yang ni lah, kita kena put ourselves into other people's shoes. Cuba berempati dengan pasangan masing-masing. Kita berempati dengan beliau. Okay, mungkin penat dah isteri aku masak ni. Apa kata kalau hari ni tak perlu masak? Mungkin kita boleh order makanan di luar ke sekali-sekala. Ataupun if you have cooking skill, then you offer yourself, let me cook today. Jadi sama-sama buat butter system. Kita akan rasa, kalau rasa you tak mampu masak, maybe you boleh bantu massage isteri you kalau dia dah penat, vice versa lah. Sama-sama. Daripada konteks inilah wujudnya rasa persefahaman, wujudnya rasa kasih sayang, wujudnya rasa saling memahami. Ya. Kalau kita rasa isteri kita tengah penat dengan kerja beliau, work from home, kita jangan bebankan dia dengan apa sahaja affairs yang ada di rumah itu. Let her finish her work first. Then after she completed her work, then barulah kita fikirkan bersama semula apakah isu dalam rumah tangga yang perlu kita bincangkan pada hari ini. Kita tak boleh sewenang-wenang kita rasa I'm husband, everything out from my mouth is a law. Ini salah. You kena obey dengan saya sebab saya suami pun salah. Sebab sekarang ini kita dual economy. Our wife also working, we also working. Jadi sama-sama bekerja. Saya sangat yakin kalau kita ada perasaan berempati dengan pasangan kita, insya-Allah perasaan ataupun anda merasai bahawa kita panggil apa team spirit tu akan ada. You akan rasa bahawa you sukakan hubungan dengan pasangan you ini. Sebab konon macam orang selalu cakap lah, isteri ataupun suami kiriman syurga lah. Tapi kalau sebelum kita nak rasa ataupun kita nak orang lain jadi kiriman syurga, kita sendiri pun kenalah ada sifat seperti kiriman syurga. Kita jangan bersifat neraka. Ini salah. Kita expect orang dia bersifat seperti syurga. Kita sendiri semua hilang ke laut dalam. Tak boleh macam tu. Ya. Jadi teamwork is very important in relationship of husband and wife. Kena faham tu.
Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan mereka yang bertanya sebentar tadi. Baiklah tuan-puan, kita buka ruang sekali lagi. Jika ada penonton di atas talian yang ingin mengajukan soalan, bolehlah tulis soalan anda di ruangan komen yang disediakan. Baik, kita ada soalan di sini ya tuan. Soalannya ialah, banyak kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia yang berpunca daripada tekanan hidup maupun perasaan. Bagaimana kita nak membantu keluarga ataupun rakan-rakan yang mengalami masalah ini? Menarik soalan ni tuan. Silakan untuk tuan jawab soalan ni. Alright, soalan seterusnya tentang kes bunuh diri. Soalan ni berbunyi seperti berikut. Apakah punca kes bunuh diri boleh berlaku di Malaysia sejak wujudnya pandemik inilah? Sebenarnya kalau kita lihat dalam data akhbar ya, saya tak ada statistiknya sekarang ni, kerana kalau kita baca di surat khabar, memang adalah reported tentang sekian-sekian individu membunuh diri, terjun bangunan dan sebagainya sebab mereka menghadapi punca ataupun menghadapi tekanan hidup. Kebanyakannya ia sebenarnya berpunca daripada apabila tekanan hidup mereka tidak mampu lagi dibendung atau tidak mampu untuk mereka cope dengan tekanan tersebut. Contohnya hilang punca pendapatan, duit tak ada, duit nak belanja tiada, dah penat dah mungkin nak angkat bendera putih pun dah tak ada daya dah sebab rasa restless, sebab we do not know when we can see the light at the tunnel untuk isu COVID-19 ni. Kita pun dah tengok angka jangkitan sekarang ni dah berpuluh ribu. Jadi kita pun tak tahu bila. Jadi ada di kalangannya tak boleh cope that kind of stress anymore. Sebab tu mereka ada tendensi untuk mengambil nyawa sendiri. Jadi sebenarnya peranan kita sebagai ahli masyarakat, sebagai keluarga, sekiranya ada keluarga kita yang affected by MCO dan juga pandemik ini, kita seharusnya bersama-sama untuk membantu each other. Kalau rasakan ada duit berlebihan ataupun rezeki yang lebih, hulurkan sedikit bantuan, barang RM50 ke RM100, bergantung kepada kemampuan anda. Kalau tiada daya dari sudut wang ringgit, kita bagi sokongan moral, sokongan psikologi kepada mereka. Kita jangan bebankan mereka dengan toxic thought daripada sesiapa sahaja dan sebagainya. Seharusnya kita menjadi satu sokongan yang sangat kuat dalam konteks sekarang ini. Sebab sekarang ni kita boleh lihat ramai orang yang affected, financially affected by COVID, especially yang bergaji hari. Mereka agak sukar untuk menjalani kehidupan seharian. Dan di sinilah pentingnya penjawat awam untuk menerima ataupun melihat pandemik ini sebagai satu something yang you should learn from. Contohnya sekarang ni kita masih menerima gaji yang biasa, yang sama, walaupun dah lama ber-BDR. Sedangkan di luar sana yang kerja private kena potong berapa persen, ada yang kena potong 50%, dan ada yang dapat gaji RM180 sahaja sebulan. Bayangkan untuk hidup dengan RM180. Bagi saya dalam konteks sekarang ini, penjawat awam perlu muhasabah diri. Kalau kita tak mampu untuk meningkatkan tanda kesyukuran kita, saya tak tahulah kita ni di mana diri kita ni di mana. Jadi bagi saya lah, sebenarnya saya yakin dalam konteks sekarang ini, apabila kita dah lama being restricted to visit our family, kita yakin ramai di kalangan kita rindu akan ibu bapa, rindukan keluarga,
rindukan hubungan yang dahulu sebelum pandemik. Jadi kita sebagai ahli masyarakat, kalau kita tak affected economically ataupun financially, kita kena membantu yang lain supaya mereka merasai adanya kita, ya. Tak perlulah sampai tahap kita nak menjadi dermawan sehingga menderma segala-galanya, tak. Sekadar yang anda mampu. Jadi bagi saya dalam kes bunuh diri ni, kalau anda mengenali sesiapa di luar sana yang ada potensi untuk ke arah itu, anda perlu memberi sokongan. Beri sokongan moral, psikologi, emosi kepada dia. Sehinggalah dia merasai bahawa there is someone who love him or her. Ya? Baiklah Tuan, saya kira ini adalah soalan yang terakhir sebelum kita melabuhkan tirai program kita pada hari ini. Okey, soalan ini juga saya ambil dari ruangan chat yang diajukan oleh sahabat kita. Soalannya begini Tuan. Bagaimana nak kekalkan momentum semangat jiwa yang kental oleh ibu-ibu untuk menghadapi situasi BDR dan juga PDPR? Bagi ibu-ibu yang bekerja pula, apa pula peranan majikan untuk isu kita pada hari ini? Boleh Tuan jelaskan? Silakan Tuan. Okey, soalan yang terakhir tentang bagaimanakah mengekalkan momentum untuk tempoh kita ber-BDR ini. Okey, jawapannya simple sahaja. Kita kena kekalkan semangat dan berjiwa kental dalam menghadapi bekerja dari rumah itu ataupun work from home ni, ya. Dan kita kena fikir bahawa you are not alone. The whole world tengah menghadapi norma baru ini, bukan kita seorang saja. Jadi kita kena sentiasa percaya bahawa semua yang dihadapi ini adalah secebis daripada dugaan dan ujian daripada Maha Pencipta untuk hamba-Nya, untuk kita berfikir. Okay, blessing in disguise, ya. Supaya kita mikirkan bahawa rupa-rupanya selama ini jalan jam balik kampung setiap menjelang cuti perayaan merupakan satu yang sebenarnya nikmat. Sebenarnya kita boleh melihat ramainya orang berpusu-pusu balik ke kampung halaman. Sekarang ni kita dah tak merasai ataupun tak menikmati dah pemandangan sedemikian. Jadi itu yang kita rindui sebenarnya. Kita rindu nak peluk cium ibu bapa kita di kampung, nak beramah mesra dengan saudara mara, which is sebenarnya walaupun kita ada WhatsApp call, kita boleh Zoom ataupun kita boleh berbicara melalui platform online, it is not the same. Sebab manusia ni sentiasa ingin berjumpa, ingin ada kontak fizikal dan sebagainya untuk merasai jiwa yang dicintai, jiwa yang disayangi, ya. Jadi kita sebagai hamba-Nya kena fikirkan bahawa kalau diberi tak peluang selepas ini untuk menjalani kehidupan seperti sebelum COVID, kita kena menghargainya. Balik kampung, cium ibu bapa kita, salam mereka, dan anggaplah pelukan itu sebagai pelukan yang sangat dalam, yang memang betul-betul kita tengah tunggu, ya. Dan sebenarnya dalam tempoh kita MCO, ya, sekarang ini memang rata-rata lah saya yakin puan-puan kenal siapa kawan-kawan kita, saudara kita yang kena COVID, ya. Memang amat menyedihkan lah, especially yang stage 5 yang akhirnya terpaksa di-intubate. Dan apabila panggilan terakhir daripada keluarga pesakit kepada pesakit, memang amat menyedihkan. Hanya kata-kata seperti contohnya kita membantu untuk lafaz kalimah dua masyahadah sebagai kata-kata akhir untuk mereka. Jadi bayangkan, ya, kalau kita dalam suasana seperti itu, situasi seperti itu, amat menyedihkan. Sebab itu hargailah pasangan kita selagi mana kita mampu. Hargailah mereka, hargai anak-anak kita. Dalam konteks sekarang ni, konteks kita pandemik ini, kita tak pasti,
bilakah masa kita mungkin akan dijangkiti, mungkin, na'udzubillah min zalik. Jadi kita tidak mahu satu masa nanti kita menyesali dengan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita lakukan. Jadi dalam konteks ini, kita sebenarnya diuji oleh Maha Pencipta kita untuk kita lebih menghargai pasangan masing-masing, menghargai anak-anak kita. Sebab kita tak pasti sampai bila. Sebab kalau kita lihat angka kematian, memanglah tidaklah begitu, tapi agak menakutkan lah, sebab angkanya kadang-kadang brought in death pun tinggi. Jadi kita sukar untuk membayangkan bagaimana kalau kita berada dalam situasi berkenaan. Jadi dalam konteks ini juga peranan majikan dan ketua jabatan sangat penting. Sangat penting untuk memberi sokongan kepada kaki tangan kita yang ber-BDR. Okey, kita sebagai ketua, sebagai bos, kita kadang-kadang kena faham staff kita ni ada anak kecil. Mungkin ambil masa untuk dia reply message kita ataupun pick up the phone. Mungkin tengah uruskan anak, uruskan anak di bilik air, ataupun tengah suapkan anak makan. Sebab dalam keadaan sekarang ni tiada siapa yang berani nak hantar ke taska anak-anak, ada hantar secara alternate. Kalau masa dia bekerja kat pejabat, baru dia hantar. Kalau tak, dia memang tak nak hantar. Jadi kita sebagai ketua jabatan kena faham dalam keadaan tu. Jadi bagi saya, manakala ni soalan terakhir, saya rasa setakat itu sahaja pada saya. Saya doakannya pada semua puspanita Kementerian Kerja Raya, semoga anda sentiasa diberkati Allah. Semoga program kita pada pagi ini dapat sedikit sebanyak kita panggil apa, memberi sedikit secebis ataupun terpanggil mencetuskan pemikiran kita untuk lebih positif menerima kita panggil apa, cabaran ber-BDR ini, dan juga mengajar PDPR anak-anak. Jadi jangan stres, jangan burden yourself with unnecessary emotion. Saya doakan anda semua sentiasa ceria, sentiasa cantik, sentiasa anggun dan sentiasa disayangi oleh pasangan masing-masing. Jadi kita jumpa lagi masa akan datang. Apa yang terbaik itu semuanya datang daripada Maha Pencipta. Kelemahan itu datang juga daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Aswandi atas penerangan sebentar tadi. Saya kira sebagai rumusannya, pandemik COVID-19 ini sedikit sebanyak telah meletakkan diri kita kepada pelbagai cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Jadi, para ibu bapa perlulah lebih bijak dalam menyeimbangkan waktu ketika BDR dan PDPR supaya kita tidak ketinggalan dalam menempuh arus kehidupan norma baharu ini. Aisyah, ada apa nak tambah? Baiklah Ika. Kalau Ika nak tahu, sebenarnya banyak lagi persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan chat. Rata-ratanya saya tengok rupa-rupanya ramai ibu-ibu yang terkesan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi itulah masa pula mencemburi kita. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain, kita akan anjurkan lagi program seperti ini dengan topik yang lebih menarik untuk kita kupaskan. Baiklah, saya akan serahkan program ini kepada Ika untuk Ika laburkan tirai program kita pada pagi ini. Silakan Ika. Baiklah Aisyah, jika tiada apa-apa lagi, saya tamatkan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian sebentar tadi, kita semua mendapat manfaatnya dan segala tips yang diberikan dapat kita guna pakai dalam menangani isu semasa di negara kita ini. Saya bagi pihak Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Aswandi bin Omar kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di dalam program pada pagi ini.
Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa untuk like dan juga follow Facebook rasmi Puspanita Cawangan Kerja Raya dan teruskan menyokong program yang dianjurkan oleh pihak Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya. Saya dari pihak Urus Setia ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan daripada pihak kami. Akhir kata, jaga diri, stay safe, stay at home dan hashtag kita jaga kita. Saya sudahi program kita pada pagi ini dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.